Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat kembali ke tutorial yang kedua, iaitu tutorial pengurusan folder utama sistem. Okey, dalam tutorial kali ini, cikgu nak kongsikan ini untuk level 1, level 2 dan level 3. Tutorial yang sama. Okey, untuk kali ini cikgu nak kongsikan kepada kamu semua macam mana kita nak menguruskan folder utama sistem dengan betul. Okey. Sebelum kita nak buat step pengurusan folder utama sistem ni, pastikan kamu telah buat 3 benda ni. Yang pertama, kamu dah install web server XAMPP. Kemudian kamu dah install code editor sama ada VSC ataupun Notepad++. Dan juga kamu telah menghasilkan pangkalan data yang lengkap. Okey, 2 video ni boleh tengok pada pautan yang ada pada modul. Okey, kalau tak silap cikgu bahagian panduan muka surat 2. Okey, muka surat 2. Okey, dan menghasilkan pangkalan data yang lengkap ni tengok di tutorial yang pertama. Okey, tutorial pertama muka surat 4 kalau tak silap cikgu. Okey. So pastikan kamu dah buat 3 benda ni, then baru kita proceed kepada menguruskan folder utama. Okey, so kita menggunakan web server jenis XAMPP. So kalau kamu jumpa guna web server yang jenis lain, kamu boleh rujuk pada buku modul muka surat 6. Okey, so kalau kamu guna XAMPP, okey, semua file-file PHP, okey, cikgu nak buat clear kat sini. Semua file-file PHP harus kita simpan, kita save dalam folder root. Okey, dalam folder root. Setiap web server, tak kisahlah kamu guna XAMPP. Ini ada contoh-contoh web server ataupun kamu gunakan WAMP. Ataupun kamu ada sekolah yang gunakan AppServe. Ataupun kamu gunakan USB web server. Okey. Tak kisahlah kamu nak guna yang mana sekalipun. Okey. Semua file-file PHP kamu kena simpan dalam root folder. Okey, kena simpan dalam root folder. File PHP mestilah kita simpan. File PHP ke, kalau ada gambar pun file gambar. Apa-apa file berkaitan dengan sistem kamu mesti disimpan dalam root folder. Okey, bagi XAMPP, nama root foldernya adalah htdocs. Bagi WAMP, nama root foldernya adalah www. Bagi AppServe, nama root foldernya juga www. Bagi USB web server, nama root foldernya adalah root. Setiap web server ni dia ada ciri-ciri yang membezakan setiap satulah. Contoh cikgu nak bagi USB web server. USB web server ni bila kita download dia, kita tak perlu install dia. Sebab apa? Sebab dia bersifat portable. Okey, dia bersifat portable yang mana kita boleh save kita punya coding kita di dalam pen drive sahaja. Okey, contoh kalau pelajar tidak ada laptop, nak guna laptop desktop dekat sekolah, kemudian balik guna desktop gaming dekat rumah, nak type sistem, boleh gunakan USB web server. Sebab apa? Sebab kalau semua file-file sistem kamu, file-file PHP kamu boleh disimpan dalam pen drive. Okey, itu adalah USB web server. Tapi kalau kamu guna XAMPP, WAMP dan juga AppServe, ini tak boleh lah. Okey, so kamu kena cari versi portable lah. Tapi kalau USB web server tidak ada masalah. Boleh terus masuk dalam pen drive. Siap dekat rumah, nak sambung dekat sekolah, cabut pen drive, cucuk dekat sekolah, sambung dekat komputer sekolah. Dah selesai, bawa balik, sambung dekat rumah. Kelemahan dia satu saja, selalu sangat pelajar kehilangan pen drive. Itu masalah kamulah. Okey, bukan masalah dari segi teknikal. Okey, so jom kita hasilkan root folder. Ingat, dalam folder XAMPP, folder htdocs. Okey, so kita nak hasilkan satu folder yang namanya phone2u.com. Okey, ikut langkah pertama.
buka XAMPP. Okey, untuk kita buka XAMPP kita kena rujuk kepada XAMPP panel kita. Kita kena rujuk kepada XAMPP panel kita. XAMPP panel kita kat mana kita nak rujuk dia? Lokasi htdocs. Ingat, lokasi htdocs berada di mana? Lokasi folder root kita berada di mana? Okey, tengok di atas ni sehingga jumpa XAMPP installation directory. Okey. Jumpa saja XAMPP installation directory, tengok foldernya dekat mana? Dekat local disk C dan folder XAMPP. Local disk C, folder XAMPP. Okey, kita pun buka local disk C dan kita buka folder XAMPP. Okey. Kemudian langkah kedua kita cari kita cari pula folder htdocs. Okey, dia kata apa tadi? Folder htdocs. htdocs. Okey, kita cari folder tu. Okey, kat mana folder tu berada? So, htdocs. Kita buka folder htdocs ni, kemudian kita buat folder yang baru, new folder. Okey, kalau cikgu, langkah 2 tu cikgu letakkan nama phone, huruf besar, phone2u.com. Okey. Nama folder yang baik adalah folder yang tidak ada jarak. Apa maksud jarak? Contoh, kalau kamu buat sistem untuk menjual basikal lumba, basikal lajak. Contohnya kamu jual basikal lajak. So, nama folder yang tak baik adalah kamu ada jarak. Contohnya, basikal lajak. Okey, dia ada jarak macam ni. So, ini adalah contoh nama folder yang tak baik. Okey, dia akan ada masalah bila kamu nak test kamu punya sistem nanti. So, gunakan, kalau nak buat jarak, contohnya kamu boleh gunakan basikal _lajak. Ini boleh. Ini tak boleh. Yang ini boleh. Ataupun kamu nak gunakan basikal tolak lajak. Ini pun tak ada masalah. Tapi tak boleh ada jarak macam ni. Okey. So, kita dah buat folder utama. Langkah ketiga adalah kita buka folder utama kita. Kemudian kita buka satu lagi folder yang baru. Kita namakan sebagai image. Jangan tukar nama folder lain. Okey, gunakan img sahaja. Jangan nak letak gambar, jangan letak image, tak payah. Letak img saja. Sebab kalau kamu tukar yang ini, kamu kena tukar juga pada coding kamu. Okey, so tak nak ada masalah apa-apa, biarkan ia nama img sahaja. Consider sebagai folder yang akan kita gunakan untuk simpan image ataupun gambar. Okey, jadi semua gambar kita akan simpan di dalam folder ini, folder img. File PHP kita akan simpan dalam sini, folder phone2u. Jangan simpan file PHP dalam img pula. Nanti tersalah folder. Okey, so cikgu rasa itu saja perkongsian daripada cikgu untuk kali ini. Cikgu harap kamu boleh buat folder utama kamu sendiri. Gunakan nama folder utama kamu yang simple-simple saja. Jangan yang panjang-panjang. Jangan guna nama yang kata apa, budak-budak baru nak up punya nama. Contoh sistem sistem sokongan, pemilihan, barang-barangan. Contoh kamu jual basikal. Contoh sistem sokongan, pemilihan, barangan, basikal. So, tak payah nak buat panjang-panjang macam tu. Okey, buat yang simple-simple sahaja. Yang pendek-pendek saja, yang mudah untuk kita type. So, itu saja perkongsian daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa di tutorial yang ketiga. Bye.